Berdasarkan Kamus Dewan Bahasa edisi keempat, membunuh ialah mematikan atau menghilangkan, dan ia juga berlatar belakangkan pelbagai motif, contohnya cemburu, politik, dendam atau bela diri. Selain itu, Malaysia juga tidak terlepas daripada pelbagai kes pembunuhan yang kian membimbangkan rakyat. Keruntuhan nilai akhlak boleh dikaitkan dengan peningkatan kes pembunuhan di negara kita. Ulama fiqh mendefinisikan pembunuhan dengan perbuatan manusia yang berakibat hilangnya nyawa seseorang. Selain itu, pembunuh juga telah didefinisikan perbuatan seseorang terhadap orang lain yang mengakibatkan hilangnya nyawa, baik dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja. Selain itu, pembunuhan adalah perbuatan yang menghilangkan atau mencabut nyawa seseorang. Terdapat faktor berlakunya gejala pembunuhan ini, iaitu yang pertama, kurang didikan agama dalam diri seseorang ialah antara punca berlakunya gejala pembunuhan. Segelintir manusia pada hari ini sudah tidak kisah tentang kepentingan agama dalam hidup mereka. Mereka tidak sedar bahawa ilmu agamalah yang menentukan landasan hidup mereka yang sebenar. Tidak ketinggalan juga nilai-nilai kemanusiaan yang semakin pupus dalam diri manusia. Hal ini akan menyebabkan berlakunya gejala negatif tersebut. Di samping itu, punca keruntuhan sistem keluarga juga menyebabkan berlakunya gejala tersebut. Hal ini dapat dilihat menerusi kes-kes penderaan kanak-kanak yang kian berlaku. Mereka bukan sahaja didera, malah dibunuh kejam oleh manusia yang berhati binatang. Punca ini berlakunya disebabkan sikap sebilangan ibu bapa hari ini yang terlalur mengejar kebendaan tanpa mengikuti perkembangan keluarga di rumah. Selain itu, tekanan emosi dalam diri juga menjadi faktor wujudnya gejala sosial pembunuhan ini. Seseorang yang boleh terdorong untuk melakukan perbuatan tersebut adalah berkemungkinan dirinya tidak mampu untuk mengawal emosi dengan baik apabila dilanda masalah. Contohnya, dalam kes kematian 4 sekeluarga yang mati dibunuh oleh ahli keluarganya sendiri. Kejadian ini berlakunya mungkin disebabkan gangguan emosi yang terlampau. Punca tersebut juga boleh menyebabkan kejadian bunuh diri. Faktor yang seterusnya adalah pengaruh dari persekitaran. Misalnya, pada masa kini kita dapat lihat majalah-majalah hiburan yang dijual di serata tempat di samping peralatan media elektronik seperti televisyen, internet dan lain-lain. Segala kemudahan yang disediakan disalahguna sehingga naluri manusia didorong untuk berkelakuan ganas. Faktor terakhir yang boleh disumbangkan berlakunya gejala tersebut juga ialah pengaruh media massa. Media massa mampu memberi impak positif dan negatif kepada masyarakat. Kesan ini dipengaruhi oleh cara bagaimana penerimaan masyarakat terhadap apa yang ditonton dan dipertontonkan kepada mereka, di samping peranan sesuatu badan sama ada kerajaan maupun swasta yang bertanggungjawab kepada apa yang disajikan kepada masyarakat. Selain itu, tahap usia juga turut mempengaruhi penerimaan tersebut. Kebiasaannya, pada usia remaja, seseorang individu mudah terpengaruh dan terikut-ikut dengan edagan atau watak di dalam media massa. Contoh pengaruh negatif media massa yang dikatakan sebagai faktor penyumbang kepada peningkatan gejala pembunuhan di negara ini adalah terdapat tayangan di media massa yang menamparkan cerita berkenaan gangsterism. Watak negatif yang ditonjolkan diangkat sebagai seorang yang hebat, kuat, berkuasa. Yang lebih teruk lagi ialah watak tersebut boleh membunuh sesuka hati. Apabila seseorang individu terpengaruh dan berkeinginan untuk menjadi watak tersebut, tindakan jenayah termasuk membunuh boleh berlaku. Apabila seseorang individu terpengaruh dan berkeinginan untuk menjadi watak tersebut, tindakan jenayah termasuk membunuh boleh berlaku. Seterusnya, perkembangan arus media massa juga turut memaparkan isu berkaitan dengan kes rogol dan bunuh. Contohnya ialah seperti criminal scene investigation and law and order. Seorang yang merasa seronok dan gairah melihat aksi-aksi rogol di media massa berkemungkinan akan mencuba perbuatan tersebut di dalam kehidupan realitinya. Selain itu juga, filem-filem lucah, bahan-bahan pornografi yang mudah didapati terutamanya di internet turut menyumbang kepada gejala terkutuk ini. Antara kesan-kesan yang boleh disumbangkan dalam gejala sosial ini ialah
berlaku kemunduran pembangunan negara. Hal ini kerana ia akan mengganggu proses pembangunan yang sedang giat beroperasi. Kadar jenayah yang sedang menaik juga mempengaruhi perkembangan negara. Misalnya, waktu perniagaan yang dijalankan akan dikurangkan oleh para peniaga kerana mereka tidak mahu menanggung risiko yang boleh menjejaskan perniagaan mereka. Kekerapan kes-kes pembunuhan yang berlaku juga memberi kesan terhadap masyarakat di negara ini sendiri. Masyarakat akan diselubungi rasa takut untuk menjalani aktiviti seharian mereka. Pergerakan mereka akan terbatas disebabkan mereka perlu sentiasa berwaspada dengan keadaan sekeliling. Keadaan ini juga akan menyebabkan masyarakat akan hidup dalam suasana yang tidak tenteram di negara mereka sendiri. Selain itu, gejala sosial tersebut juga dapat memberi kesan terhadap ahli keluarga mangsa pembunuhan itu sendiri. Kebanyakan daripada keluarga mangsa bunuh suka menerima kenyataan tentang kejadian yang berlaku. Situasi sedemikian boleh berlaku apatah lagi mangsa merupakan salah seorang daripada ahli keluarga yang paling disayangi atau paling rapat dalam kalangan keluarga tersebut. Tekanan hidup juga akan timbul sekiranya keluarga mangsa terlampau terkejut dengan kejadian terbabit. Contohnya, seorang ibu mungkin boleh menjadi gila sekiranya terlihat anaknya dibunuh di depan mata sendiri. Baiklah, tanpa membuang masa, kita teruskan pada bahagian solusi. Okey, berikut merupakan contoh hukuman yang boleh dijatuhkan pada pembunuh. Yang pertama, untuk kesalahan bunuh dengan niat. Hukuman yang boleh dikenakan adalah hukuman gantung sampai mati di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Untuk yang kedua, membunuh tanpa niat. Hukumannya adalah 30 tahun penjara di bawah Seksyen 304 Kanun Keseksaan. Dan yang ketiga merupakan percubaan membunuh, kesalahan percubaan membunuh. Dan hukumannya adalah maksimum 20 tahun penjara. Walau bagaimanapun, berikut hanyalah contoh atau maklumat secara amnya. Hukuman sebenar bagaimanapun adalah tertakluk kepada kes dan keputusan mahkamah itu sendiri. Okey, pada bahagian kajian lepas. Antara kajian lepas yang telah ditemui adalah kajian berkenaan pembunuhan dalam perspektif Islam. Kajian ini pada kesimpulannya menyatakan dalam syariat Islam, hukuman yang dijatuhkan terhadap setiap orang yang menghilangkan nyawa orang lain akan dijatuhi hukuman yang sama menurut apa yang ia sudah lakukan. Dan sedikit penambahan yang ditemui dalam kajian tersebut, juga menyatakan bahawa pembunuh tidak layak untuk mewarisi sebagai contoh wasiat. Seterusnya, untuk kajian lepas yang kedua yang ditemui adalah kajian tinjauan fenomenologis mengenai tindakan seseorang melakukan pembunuhan. Hasil analisis ini menunjukkan pembunuhan berlaku akibat perselisihan atau konflik antara individu. Interaksi sosial yang berakhir dengan pembunuhan ini umumnya berlaku dalam 6 tahap mengikut urutan waktu yang telah ditemui. Contoh kajian kes yang diambil oleh kami adalah terdapat satu tragedi kebakaran yang telah berlaku di pusat tahfiz Darul Quran Ittifaqiyah, Kuala Lumpur, di mana seorang remaja lelaki telah didakwa membunuh 23 individu. Hanya kerana mengejek 7 remaja tergamak memulakan kebakaran di bangunan asrama pusat tahfiz tersebut. Ketua Polis Kuala Lumpur iaitu Dato' Amar Singh berkata, kesemua 7 suspek berusia antara 11 hingga 18 tahun itu ada yang masih bersekolah dan ada yang tidak bersekolah. Pada 28 Januari lalu, Hakim Mahkamah Tinggi Dato' Azman Abdullah memerintahkan remaja berusia 16 tahun ketika melakukan kesalahan itu membela diri selepas mendapati pendakwaan berjaya membuktikan kes prima facie terhadap tertuduh yang pada waktu itu usia beliau 19 tahun.
Mahkamah bagaimanapun melepas dan membebaskan seorang lagi individu yang seusia remaja itu yang dituduh bersama-samanya tanpa dipanggil membela diri. Ia didakwa dengan 23 pertuduhan mengikut Seksyen 302 iaitu kanun keseksaan yang dibaca bersamaan Seksyen 34 kanun sama yang memperuntukkan hukuman mati mandatori jika sabit kesalahan. Bagaimanapun Seksyen 97 iaitu dalam kurungan 1 Akta Kanak-Kanak 2001 memperuntukkan pesalah di bawah umur 18 tahun tidak boleh dikenakan hukuman mati dan ia boleh diganti dengan hukuman penjara selama diperkenankan oleh Yang di-Pertuan Agong seperti yang diperuntukkan Seksyen 97 kurungan 2 Akta Sama. Seksyen 94 Akta Sama memberi kuasa kepada mahkamah untuk memerintahkan ibu bapa atau penjaga dikenakan denda atau pampasan. Jadi, kajian yang didapati di sini adalah oleh kerana remaja tersebut di bawah umur 18 tahun, jadi ia tidak boleh dikenakan hukuman mati kerana mengikut Undang-Undang Akta Kanak-Kanak 2001. Remaja itu masih lagi dikategori kanak-kanak tetapi dengan izin yang di-Pertuan Agong, remaja tersebut digantikan dengan hukuman penjara kerana perbuatannya yang membunuh 21 pelajar dan 3 orang guru tahfiz itu susah untuk dimaafkan oleh orang ramai. Kesimpulannya, apa yang dapat kami huraikan dalam masalah gejala sosial pembunuhan ini adalah ia bukan sahaja dianggap serius, malah amat membimbangkan masyarakat di seluruh negara pada hari ini. Masyarakat kita mungkin berasa bertuah kerana dapat hidup dalam negara yang bebas daripada peperangan. Namun sekiranya masalah gejala sosial tersebut berterusan berlaku, maka ia juga boleh menjejaskan keamanan di negara ini. Oleh itu, semua pihak haruslah berganding bahu untuk mengatasi masalah ini agar masyarakat dapat menjalani kehidupan dalam suasana yang aman dan damai. Sekian sahaja daripada kami. Terima kasih.